lah orang pertama yang berjaya untuk habiskan semua tu. Tetapi yang inilah dia pasukan NC di mana mereka turun di penghujung flight path sebentar tadi dan mereka akan bergerak turun ke selatan ke bahagian belah Valdemar. Kita perlu start borak banyak mengenai pasukan Dingos Esports, mengenai pasukan Genexus, mengenai pasukan NC. Tiga pasukan ini cukup-cukup mengejutkan. Pertukaran line up yang drastik yang memang orang kata 180 bukan 360. Kalau 360 dia datang Dia balik patah tempat balik. sama. Ya betul. 180 punya line up dia pusing dan memang berjaya dan menjadi. Ya, inilah dia pembakaran Aduh. terbuka yang berlaku. Aduh, sedih tengok. Tapi yelah, It's Kido yang buat benda ni. Tapi It's Kido juga yang buatkan mereka dapatkan chicken dinner Ya kan. betul. Yep. Maksudnya dia macam... Dia 1v1 tadi. tak, aku rasa dia ada agenda tau. Dia tak nak tim dia yang lain dapat kill. Jahat betul tu. Dia macam, aku rasa aku boleh chicken. Jadi kalau aku bom molo member aku, buat-buat macam molo termolo, aku boleh... Lantaklah team play yang penting aku dapat sikit. Ya, tu ya. Ni dah lah, ni adalah chicken dinner pertama untuk Dingos Esports. Ya betul. Setelah beberapa game dia orang mainkan, duk konsisten, manjang tak chicken. Mungkin formula yang tepat adalah dia kena molo member. Oh, Baru dapat chicken. macam tu. Bahaya. Strategi yang cukup bahaya dikeluarkan oleh Topcast. Harap tak ada yang mencuba dekat rumah, melainkan korang memang betul-betul power. Tetapi apa yang kita lihatkan ialah Dam QT. Vec masih lagi belum kita nampak untuk diturunkan juga untuk pasukan SMG. Satu edition yang baru. Sebenarnya 4-4 tu semua baru kan. Ni satu je yang memang orang kata asal usulnya dari SMG lah. Ya, dan SMG juga macam kita tengok sebentar tadi, mereka juga bermain dengan sangat-sangat baik. Tetapi mengejutkan, paling mengejutkan so far kalau kita tengok akan dekat rank kat sebelah kanan ni, paling mengejutkan adalah Farang Legend. Bagi saya adalah mengejutkan sebabkan mereka masih lagi belum menemui rentak. 25 mata sahaja dikutip setelah berapa game? 7 game dimainkan? Ya betul, 7 game yang mereka harungi. Baru 25 mata dan ini Farang Legend adalah pasukan yang sangat-sangat konsisten season lepas. Ya betul, suatu liga mereka memang mendominasi tangga-tangga teratas setiap minggu tanpa henti. Mungkinlah dia orang rindu Jimmy OP. Ya, ataupun dia orang rindu Ricky. Oh, ya tak ya. Antara itulah. Aduh. Tapi sebab Jimmy OP pun bawah dia je. Aduh, ya tapi mungkin pertukaran line up ataupun sebagainya tak berapa nak pasti untuk pasukan Farang Legend yang juga di saat-saat akhir mereka announce ataupun mereka mengumumkan bahawa kemasukan Xavier sebagai mereka punya coach yang dulunya datang daripada pasukan daripada Nigma Galaxy. Ya betul. Ya, sangat-sangat mantap lah. Kita tengok Xavier berjaya mendapatkan beberapa kejayaan dengan pasukan Nigma Galaxy. Baru-baru ni dia champion apa benda tu. Banyak lah tournament kan PUBG ya, betul. ni kan. Banyak sangat. PUBG, PM, something lah senang cerita. Yang penting berjaya dapat juga kejuaraan tersebut. Dan dengan kejuaraan tersebut, pasukan Nigma Galaxy mengumumkan yang Xavier pada kali ini akan beraksi untuk pasukan Malaysia iaitu Farang Legend. Yang mana juga mengejutkan juga untuk kita sebenarnya. Untuk kita melihat akhirnya Farang Legend dapatkan coach. Ya betul, mengejutkan sebab sebelum waktu musim lepas saya borak dengan Repo. Cakap, Repo, tim kau ni power sangat. Aku nak tengok pula next season kau ada coach. Dan betul-betul masuk coach. Tapi walaupun mereka di nombor ke-13 waktu ini, tolonglah ingat, baru hari kedua. Betul. Baru hari kedua, kita ada 3 minggu untuk menamatkan kita punya liga. Dan juga, kalau anda dapat nombor 1 pun di liga, anda tak akan dapat slot ke PMPLC, tetapi anda akan diberikan bonus point lah untuk Grand Finals. Betul, dan benda ni mungkin ramai yang masih lagi belum biasa. Sebab kita tengok ada pasukan ni sangat-sangat perform, Cikit Fan dan sebagainya. Tapi perform macam mana pun, anda punya point dilimitkan kepada 20 point untuk bonus point. Jadi nak tak nak kau kena perform setiap masa kalau nak dapat banyak point. Tapi sekarang Almighty Nasty akan menunggu saja dan membiarkan saja pasukan SMG untuk berlegar-legar langsung tidak disentuh. Dengan satu sempat lagi diisi minyak dekat sini dan Nasty biar saja. Apa yang akan berlaku? Dah ada yang turun untuk pasukan SMG. Dam QT dan juga Mael. Rasanya tak ada info lagi sebab kita nampak Dam QT masih berlegar dekat kawasan compound beliau. Kita nampak Almighty juga dah agak berdekatan. Nasty, kalau Mael naik ke atas, dia yang akan dapat target dahulu. Tapi seolah-olah macam Mael... Tak. Dia tak tahu. Tapi Mael pegang M416. Info dah ada Almighty dekat. Tapi dia tak tahu mungkin Nasty berada di tingkat atas tersebut sahaja. Langsung tak buat apa-apa step dekat sini. Mantap daripada Nasty. Tapi Yudu Lions yang berjaya mendapatkan Rensky di sudut yang berbeza. Untuk pasukan Yudu Alliance Forever THQ.
dapatkan ataupun dijadikan first blood. Main kebetulan betul lah tak naik tempat tu kan. Dia macam rasa macam tak sedar hati nak naik atas, tapi untuk seorang pemain iaitu Jenny daripada pasukan SMG hampir ditembak jatuh oleh Almighty, tapi dia sempat untuk berkumpul bersama dengan rakan-rakan beliau yang lain. Tetapi kelihatan keempat pemain dah pun sampai untuk Almighty. SMG masih kekurangan satu orang lagi sebenarnya. Di manakah keberadaan pemain tersebut? Mael. Memang betul ada doa pelindung ke apa tak pasti kan. Sebab Nasty duduk dekat situ daripada tadi dan dia kebetulan langsung tak naik ke atas kawasan tersebut. Menyebabkan sekarang ini dia dilindungi daripada maut buat sementara waktu. Kalau dia naik je tangga ni maka sukar untuk dia buat apa-apa sebenarnya. Sebab takkan ada yang menjangkakan ada orang tiba-tiba dekat dalam kawasan rumah tersebut. Jeremy akan terus memegang satu grenade. Mungkin macam Mael dah tahulah. Nampak seperti beliau sudah pun tahu. Jenny agak was-was lagi untuk maju ke hadapan. Takut dibilik jatuh oleh pasukan lawan beliau. Mael menanti Eris yang berada di bahagian hadapan. Tetapi Jerome akan dinout oleh Anik Boy. Akhirnya bantuan sampai daripada jarak yang cukup jauh. Tetapi Mael akan dihabis serta-merta. Ini menunjukkan bahawa dia betul-betul tak tahu. Ya, dia memang tak tahu tadi. Tapi sekarang ini Judo Lions Survival diberikan sedikit highlight. Landscape menjadi first blood untuk pasukan mereka. Tetapi SMG terkejut. Maka Nasty adakah akan berjaya atau tidak? Jenny seakan-akan rendah nyawanya. Sedang berlawan 1v1 dengan Nasty dekat dalam kawasan rumah ini. Tapi sukar untuk mereka nampaknya. Tetapi kita ditukarkan kepada you orang sedang bersiar-siar. Ya betul, bersiar-siar, mencari kereta, berjalan-jalan. Tetapi sebenarnya fair fight untuk pasukan SMG dan juga pasukan Almighty sebentar tadi sebab kedua-duanya dapat satu sama lain. So, sekarang situasi 3 lawan 3. Tak tahu apa progres lagi dekat kawasan tersebut. Circle akan pergi ke bahagian Cumacera. Memang nak ke selatan lagi dan NC yang akan gembira. Ya, mereka tersenyum dan nampak gayanya doa ibu bapa masih lagi main peranan. Betul-betul masih lagi berada dalam zon seterusnya. Adakah Los Higos masih lagi dalam circle? The possibility itu masih ada walaupun rendah untuk circle pergi ke Los Higos untuk pertama kalinya. Kita harapkan tidak, tetapi dalam masa yang sama kita dapat lihat sekarang ni AMT akan masih bergaduh dengan pasukan SMG. Nasty menjadi punca terkejutnya pasukan SMG. Yep, betul. Bom tangan dipegang waktu ini SMG. Berhati-hati cuba untuk masuk yang dalam. Lontaran bom tangan yang tak akan mendapatkan sesiapa. Tapi Nasty, kalau seorang pemain daripada SMG keluar kat belakang dia, dia memang akan dihabiskan serta-merta. Dan Virgil akan merapatkan diri beliau waktu ini mengepung pemain lawan mereka. Dan ada kelibat Farang Legend pula yang akan datang untuk mengganggu. Ya, tapi Olio diberikan damage yang begitu tinggi sekali oleh Ares daripada pasukan. Alamak, sayang dijatuhkan Farang Legend. Mereka adalah king of third party sebenarnya. Tapi mereka yang sekarang ini di first party kan dijatuhkan oleh salah seorang daripada pasukan yang sedang berlawan. SMG akan terus saja bergerak untuk mendapatkan pasukan daripada pasukan Almighty. Tapi tidak, Nick Boy dijatuhkan oleh RSG. Mana-mana mai. 4 pasukan dah pun sampai ke kawasan ini. Almighty dan juga SMG. Pada mulanya menjadi 4v4, sekarang ini 4 pasukan dah pun sampai ke kawasan mereka. Razer akan dapatkan U2 Alliance waktu ini. Banyak pertumbungan yang mengejutkan berlaku di minit yang ke-10 permainan. Ya, dengan kehadiran Small Boy kita dapat lihat sebentar tadi RSG dapat naik banyak anak tangga dari sudut placement. Dan pada kali ini Small Boy masih lagi dikekalkan. Dibandingkan dengan Kim, Rex dan juga Brian. Tapi Mugen daripada pasukan Almighty sebenarnya dia dapatkan satu tapi dijatuhkan kembali. Trade demi trade berlaku untuk pasukan ini. Ada masih lagi menunggu barrier dipegang. Nampak gayanya rekan-rekan berjaya dapat ataupun tidak. Tembakan Prefire dilepaskan yang begitu cantik sekali dikeluar di sudut tingkap. Masih lagi menunggu saat sesuai untuk melepaskan tembakan. Belum lagi berjaya dapat. 3 orang daripada pasukan Almighty dah kembali berdiri. Yap, kembali berdiri untuk bergaduh. Sekarang ini Nasty akan dapatkan SMG. Ditembak kotak terus nampaknya. Pasukan yang pertama dikeluarkan ke tempat yang ke-16 yang satu mata singkir. Almighty akan menang tetapi mereka kehilangan satu daripada bala tentera mereka. Ya betul, tapi percuma 20 gig data 4 Mobile 5 gig data kelajuan tinggi apabila anda bertukar ke video. Jangan lupa untuk scan QR code tersebut. Tak kena pun aku sebut tu. Tapi Ini dah boleh jadi tugas kau dah tahu. Pasukan RSG dan juga pasukan Farang Legend pada saat ini sedang memerhatikan kawasan kompaun mahal ini. Tetapi untuk RSG mereka menjaga dengan begitu baik kawasan kompaun ataupun kawasan ground sebenarnya. Yang nampak macam mereka akan mengambil fight Farang Legend. Yep, Halton mereka tahu keberadaan pasukan RSG yang berdekatan dengan mereka. Halton masih lagi menanti waktu yang sesuai. Mencari info, belum lagi dijumpai. Adakah Farang Legend akan reposition, mengecilkan skop pembukaan mereka. Dengan keberadaan RSG yang tanpa henti bergerak dan bergerak. Mencari kawasan yang baik untuk mereka mainkan. RSG nampak lebih aktif, nampak lebih bergerak, nampak lebih dinamik, nampak gayanya. Mencari Repo Boy yang mungkin akan dijatuhkan
ataupun tidak kalau dilihatkan pixel shot mencari satu shot yang boleh diterkena. Untuk pasukan-pasukan yang lain mereka masih lagi belum bergerak ke arah selatan kerana mungkin menjangkakan circle akan tarik ke arah kawasan utara seperti semalam. Mungkin tidak, mungkin dia akan tarik ke arah selatan. Dan Los Igos masih lagi tidak, okey, nasib baik. Aduh, tapi sakit untuk MAB sebab diorang perlu menghadapi Boskur yang berada di penghujung jabatan tersebut. Tapi Iron Hockey nampak sedikit terlewat untuk membantu rakan-rakan beliau. Juga pasti akan melalui kawasan Dingo's Esports yang berdekatan. Tetapi waktu ini Geek Fam dapatkan kedudukan yang cantik. Tetapi malang. Baru saja diperkatakan MAB sebenarnya dapatkan Bosku. Bukan Bosku dapatkan MAB. Terbalik cerita nampak gayanya. Macam mana benda tu boleh berlaku saya tidak pasti. Mungkin Bosku tak menjangkakan MAB masih lagi berada dekat kawasan ini. Mereka decide nak tinggalkan tempat ni. Tapi akhirnya dijatuhkan. Psycho sekarang akan bergaduh 1v2. Di antara Iftar dan juga Calamity. Psycho rendah nyawanya dan dia akan dijatuhkan. 2 orang saja lagi yang tinggal untuk Bosku. Yap, malang untuk Bosku diserang hendap daripada kawasan belakang, daripada kawasan jambatan oleh pasukan MAB. 2 mata singkir akan masuk bersih untuk pasukan MAB yang baru saja keluar dari kawasan jambatan. Dan malang lagi untuk pasukan Bosku. Ainaoki akan jatuh ke tangan Dingo's Esports. Tetapi kena ingat, ketiga-tiga pasukan ini masih lagi di luar circle yang ketiga. Ya, circle yang keempat akan menutup. Circle yang ketiga akan menutup sekarang juga. Dan pasukan MAB membiarkan sahaja Aboy untuk cuba masuk ke dalam circle yang seterusnya. Untuk mendapatkan beberapa sisa-sisa placement point yang mereka boleh dapatkan. Clash Guerrilla datang dari kawasan utara akan berhadapan dengan pasukan Axis Red One. Circle seakan-akan akan masuk ke arah kawasan Cuma Sera. Dan Axis Red One kekal bernyawa, kekal bertahan dengan 4 orang. Yap, betul tepat sekali. Circle yang ketiga akan menghukum kebanyakan pasukan dan tapi waktu ini Baby Kim akan dihukum oleh pasukan Almighty secara tiba-tiba. Sampai-sampai terus ditembak, jatuh begitu sahaja dan lalu Dingo's Esports meninggalkan keberadaan mereka di kawasan tersebut. Cuba untuk masuk dalam circle, meninggalkan Almighty di bahagian kawasan belakang waktu ini. Dengan cukup baik sekali, 5 mata singkir telah pun masuk selepas mengeluarkan Baby Kim dan juga 4 pemain daripada pasukan SMG sebentar tadi. Ya, garang betul Almighty pada kali ini. Tapi alamak, terjatuh. Baru sebut garang. Tapi ya, nasib baik. Bukan terjatuh. Mungkin dia nak elak daripada meletup bagi tersebut. Jadi dia keluar dan dia masuk balik. Untuk pasukan Almighty, mereka masih lagi mencari cara untuk masuk ke dalam circle yang seterusnya. RSG belum lagi masuk ataupun belum lagi ada dalam circle. Farang Legend dah berada di dalam circle yang ketiga. Cuma kalau circle tarik ke dalam kawasan Cuma Sera, sukar untuk mereka masuk sebenarnya. Yap, betul tepat sekali. Small Boy masih lagi mencari ruang IGL untuk pasukan RSG. Tetapi Almighty yang kita lihatkan sekarang ini mungkin akan bertembung dengan pasukan RSG jika mereka melalui kawasan yang sama. Ya. Agak berbahaya sebenarnya Almighty. Adakah mereka sedar ataupun tidak? Kelihatan RSG akan turun ke bahagian belah bawah. Rotasi yang lebih kurang sama ini akan menghukum salah satu jika mereka bertembung. Nampaknya belum lagi ada jodoh mereka. Yap, tapi circle yang seterusnya akan pergi ke mana? Ada jodoh sebenarnya ni. Lambat sikit je. Tetapi telah pun tertulis nampak gayanya. Jodohnya adalah Almighty yang melepaskan tembakan terhadap RSG. Tapi circle akan pergi terhadap pasukan Axis. Dan juga pasukan Judo Lions for rival. Dingo's pun ada entry yang sangat mudah untuk masuk ke dalam circle yang seterusnya. Nampak gayanya sekali lagi mungkin akan ada berlaku rematch yang berlaku antara pasukan Dingo's dan juga Judo Lions for rival. Yap, tapi Almighty akan menjaga pasukan RSG yang berada di kawasan luar waktu ini. Oh bukan, sebaliknya sebenarnya Almighty yang sedang pun dijaga oleh pasukan RSG. Aboy berpusing kenderaan beliau. Pemain terakhir pada pasukan Bosku sedang pun diburu dan berjaya untuk dikeluarkan oleh pasukan MAB. Mata singkir yang ketiga telah pun masuk dalam poket dan Bosku ke tempat yang ke-15. Yap, sayang untuk Bosku. Kesilapan dalam melakukan strategi saya rasakan. Menyekat tetapi mereka nampak gayanya yang disekat. Almighty cuba untuk masuk ke dalam zon. Ada sisa-sisa kehidupan yang mereka perlu jaga sekarang ini. 2 orang saja lagi yang tinggal setelah mereka garang menjatuhkan 5 orang dalam awal perlawanan. Tapi mereka disekat oleh pasukan RSG dengan begitu bergaya sekali. Langsung tak boleh nak buat apa-apa. Versus semakin berkurang untuk mereka berdua. Dan cuba untuk masuk. Dia bergerak tetapi ini adalah kematian yang hanya ditangguhkan sedikit. Yep, betul tepat sekali. Swing rotation mungkin akan berjaya. RSG akan mengalami masalah yang besar juga sebenarnya sebab diorang pun belum lagi berada dalam circle yang keempat dan circle yang keempat tersebut sangat-sangat jauh daripada mereka. EVOS VIP bergaduh dengan Farang Legend di kawasan berbeza dan seolah seperti EVOS akan memenangi fight tersebut di mana Farang Legend kini berbahi dengan satu pemain sahaja lagi di kawasan di mana mereka bergaduh tersebut yang masih belum kita dapat lihatkan. Almighty boleh masuk rupanya dalam circle. Sangat-sangat dekat untuk mereka berada terus di dalam circle tersebut. EVOS VIP lebih bergaya. Mereka berjaya menjatuhkan
berapa orang daripada pasukan Farang Legend. 3 penyingkiran telah pun mereka dapatkan. Dan circle memang mereka dah dapat sebenarnya. Dan inilah circle yang penting. Circle yang keempat nak masuk ke arah circle yang kelima. Siapa yang berada dekat luar circle memang sangat-sangat sakit ditelan oleh Blue Zone dan sebagainya. Tapi Almighty, satu lagi pasukan yang sama sebenarnya daripada tadi. Ya betul. RSG ni. Jodoh. Tetapi RSG elakkan jodoh, lebihkan circle. Mereka akan bergerak terlebih dahulu, meninggalkan pihak lawan mereka begitu saja. Dia Almighty akan diberikan sedikit masa untuk bernafas. Kita lihatkan RSG akan dapatkan satu ground yang agak cantik juga sebenarnya. Dan juga tiada siapa yang mengganggu mereka daripada arah yang berbeza. Dan manakala untuk MAB akan ditekan oleh kebanyakan semua pasukan yang berada dalam kawasan Jumacerah waktu ini akan nampak mereka untuk rotate masuk ke dalam circle yang keempat. Ya, mantap daripada Snipe. Satu spray tanpa recall sebentar tadi. Sin juga menunggu dengan sangat sesuai. MAB sedang menunggu. Dan mereka dah pun berjaya masuk ke dalam circle yang seterusnya. Tidak, belum lagi sebenarnya. Dan depan mereka adalah pasukan KHI. Yep, KHI, THQ menanti saja kemasukan MAB. Tapi mungkin info tersebut belum lagi mereka ada. Belum lagi mereka tahu. KHI Demigod waktu ini masih lagi kosong mata singkir untuk pasukan KHI Esports. Tapi R2K dapatkan small boy. Headshot knockdown mungkin jarak jauh. Nampak seperti jarak dekat. Pelanggaran, ya pelanggaran berlaku. R2K bergaduh dengan pasukan RSG. Pada waktu yang sama, Kim dapatkan Almighty daripada jarak yang jauh. Manakala rakan-rakan yang lain jatuh 1-1 tapi bom tangan daripada Dams. Buy one, free one. Dan Dams dapatkan yang ketiga untuk diri beliau. Pemain yang cukup berkaliber. Bermain berseorangan diri bukan menjadi masalah untuk diri beliau. 3 mata singkir ini akan masuk dalam pasukan Team Hawk dan Moki hanya mampu untuk melihat saja rakan-rakan beliau dibunuh. Ya betul, Moki tangisan daripada jauh saja dilakukan sekarang ini. Langsung tak boleh nak buat apa-apa tapi Circle pergi dekat dengan pasukan R2K. Penduduk asal Jumacerah mungkin boleh mendapatkan chicken dinner. Syaratnya mereka perlu pertahankan kawasan compound tersebut dengan baik. Tapi Yudo Lions akan bergaduh dengan pasukan Axis Red One pada saat ini. Pemburu dikepung sebenarnya daripada dua arah. Dingus juga memerhati daripada jarak yang jauh. Maju kata jumper, maju dan maju. Dapatkan pemburu, di knockdown oleh jumper dekat sini. Bantuan juga ada daripada kawasan belakang oleh Mika. Satu systematic push yang dilaksanakan oleh pasukan Nexus Red One untuk mencari sedikit demi sedikit ground untuk mereka bermain di dalam circle yang kelima. Manakala untuk EVOS perlu untuk sedar kalau Kim naik ke atas, Insomnus mungkin boleh untuk di knockdown dengan mudah tetapi mungkin tidak akan berlaku sebab mereka belum lagi berada dalam circle yang kelima. Akan menyebabkan mereka perlu untuk bergerak dengan pantas sebelum ground yang lebih baik diambil oleh pasukan lain. Ya, KHI akan bergaduh dengan pasukan Clash Guerrilla. Semalam Clash memenangi perlawanan ini. Adakah perkara sebaliknya yang akan berlaku untuk mereka? Adips mencari, tembakan dilepaskan. Rendah nyawa salah seorang daripada pasukan KHI. Nyawa mereka sekarang ini menjadi taruhan. Circle menjadi tempat tujuan mereka. Tetapi bagaikan tidak ada arah nampak gayanya untuk KHI. Mungkin dah tak ada kereta dan sebagainya. Mereka membiarkan saja nyawa mereka ditendang dari Blue Zone. Adips masih lagi melepaskan tembakan. Gagal untuk kena tapi tembakan balas daripada pasukan KHI mencari. Adips terkena tapi Adips akhirnya berjaya dapatkan salah seorang daripada pasukan KHI. Mungkin dah pun di KS dan sebagainya. Shinzi juga akan menyekat kemarahan pasukan KHI. Shinzi terkena tembakan balas kembali. Persirkit boleh untuk digunakan pakai. Circle semakin menutup dan circle ini siapa yang tak masuk memang takkan dapat masuk. Bahaya untuk Clutch sebenarnya terlampau memfokuskan diri mereka terhadap pasukan KHI sehingga mereka belum lagi mengambil circle yang kelima pada waktu ini. Geek Fam ditekan bertubi-tubi oleh pasukan THQ. Dapatkan sen begitu saja sekarang. Haikul dan juga Zuli. Combo daripada bahagian belah atas cuba untuk menghukum pasukan Geek Fam yang berada dalam kawasan mereka. Di bahagian low ground ditekan bertubi-tubi tetapi seolah-olah THQ akan membiarkan sedikit ruang untuk pasukan Geek Fam bermain. Ya, THQ pada ketika ini berada di kawasan high ground tapi mereka tidak akan melakukan kesilapan untuk push kawasan low ground. Mereka memerhatikan sahaja dan mereka menjaga dengan baik. Mantap daripada Zuli dan juga Haikul. Snipe mencari, tembakan dilepaskan. Didapat satu orang daripada pasukan NC. Tapi Zuli dijatuhkan kembali Haikul. Orang yang sangat keras. Adakah dia yang akan dijatuhkan kembali? Dia akan membangunkan kembali Zuli tapi NC akan bergaduh dengan Geek Fam pada saat ini. 1 lawan 2 untuk pasukan Geek Fam dan juga NC. Yap, 1 lawan 2 waktu ini. Snipes mampukan dia untuk clutch. 1v2 Frankie dan juga Lex ball rendah tapi Snipes ingin mengambil masa sedikit untuk melontarkan satu bom tangan tetapi gagal dihabiskan serta-merta oleh Frankie. Haikul mengambil kesempatan dalam kesempitan tersebut.
Zully berjaya untuk diangkat kembali. Adakah NC akan menjadi mangsa seterusnya untuk dikeluarkan lebih awal? 5 mata singkir telah pun ada untuk NC. Tapi mereka akan tetap disingkirkan oleh pasukan Team Hak daripada bahagian belah atas. Ya, mantap kali ini permainan daripada Team Hak. Satu timing yang begitu baik, tetapi pada kali ini juga R2K akan didenda oleh pasukan Dingo Esports yang mahukan chicken dinner untuk kali kedua berturut-turut untuk pasukan mereka. Dan mereka berjaya untuk menghalau keluar R2K. Berada di kawasan luar kompaun pada saat ini. Eko dan juga Aizin saja lagi yang tinggal. Mereka akan berpatah balik. Mungkin boleh diselamatkan kalau kita tengok kan? Oh ya tak, ya betul juga. Itu kita nampakkan sekarang ini Dingo's Esports mencari Ham sebenarnya, tapi belum lagi dijumpai oleh diri mereka. Clutch tersepit di dalam gaung yang mereka duduk waktu ini. Cuba untuk menghukum Axis Red One yang berada di kawasan terbuka. Malang kedua-dua pasukan ini perlu untuk bergerak masuk tak lama saja lagi. R2K Aizen mencari pihak lawan. EVOS VIP di bahagian luar mereka waktu ini. Haikul akan dapatkan Faris daripada jarak jauh. Penghabisan terhadap pemain Axis Red One. Satu demi satu dicari oleh Haikul. Penggunaan mini 14 yang cukup baik daripada seorang Haikul. Mendapatkan satu demi satu pihak lawan mereka. Ya betul, Alexis Jumper tidak akan membenarkan Clash Guerrilla untuk masuk ke dalam circle yang seterusnya. Top 7 sekarang ini, tapi Jumper akhirnya dikeluarkan oleh Jimmy OP. Funky dan juga rakan-rakan boleh untuk masuk ke dalam circle, tapi mereka berlari. Sekarang ini, target praktis untuk pasukan-pasukan yang telah berada di dalam circle. Funky melihat ke kawasan atas, tahu ada orang dekat kawasan atas, dan pada ketika ini mereka memang tidak ada kenderaan untuk masuk. Dan kalau ada pasukan yang memerhatikan mereka, memang sukar untuk mereka masuk ke dalam zone yang seterusnya. Kemungkinan besar perkara tersebut telah pun berlaku, tapi Jimmy yang dapatkan Team Hak sebenarnya. Pemilihan ground yang bijak oleh Jimmy berjaya untuk menambahkan satu lagi mata singkir untuk pasukan Clutch Guerrilla. Haiku telah pun berhenti, tetapi EVOS VIP gagal untuk dapatkan Jimmy. Malah Funky pula akan dapatkan Insomnus. Ini memberikan peluang untuk pasukan Clutch Guerrilla masuk sedikit demi sedikit ke dalam kawasan zon selamat yang ke-6. Tetapi U2 Alliance for Rivals kelihatan AP di bahagian bawah akan berjumpa dengan dua orang pemain Clutch. Ataupun tidak sebenarnya. Ya, Aikul masih lagi menunggu memperhatikan saja, tetapi Judo Lines for Rival ada dekat satu lubang sekarang ini. Ada satu bom yang dibaling mungkin ke salah tempat yang salah arah, tapi adakah mereka tahu Judo Lines betul-betul depan mata mereka? Ate akan dijatuhkan oleh Fakir dengan satu replay yang sangat baik di situ. Tetapi akhirnya zone mendekat mereka, nampak gayanya. Clash Guerrilla mungkin telah pun dikeluarkan, tapi EVOS VIP mereka sedang farm kill. Yup, top 5 waktu ini dengan 11 pemain yang berbaki. EVOS VIP full manpower, tiada siapa yang mengganggu. Di belakang satu batu saja, tetapi circle seterusnya. Adakah mereka perlu untuk masuk ataupun menjaga saja kawasan mereka dengan baik? Haikul berdiamkan diri di bahagian kawasan logan tersebut, tapi AP dicari bertubi-tubi, hampir untuk di knockdown. Bukan di knockdown terus, habis sebenarnya kalau AP dia. Yup, telah pun hilang sekelip mata ke tempat yang kelima untuk pasukan Judo Alliance for Rivals. Yang konsisten, Dingo's Esports masih lagi ada dalam perlawanan top 4 sebenarnya untuk mereka. Dengan baki 2 orang pemain yang masih kekal bernyawa. EVOS dengan 4 orang, tetapi dia perlu. Dia ada dalam circle EVOS dan mereka boleh mendapatkan chicken dinner yang pertama. Ya, betul, peluang besar untuk EVOS VIP, tapi tidak banyak ground yang mampu untuk mereka mainkan kerana berada di kawasan yang terbuka. R2K memfokuskan diri mereka terlebih dahulu terhadap pasukan Dingo's Esports yang boleh mengganggu dan memperlahankan mereka daripada masuk ke dalam circle yang ke-6 waktu ini. Haikul mengambil kesempatan untuk larikan diri, tetapi gagal. Dicari, didapati oleh Samzi. 9 mata singkir dah pun ada dalam poket untuk pasukan EVOS. Berbaki dengan 4 orang pemain. Ini mungkin chicken dinner mereka. Ini mungkin peluang mereka. Tetapi R2K dan Dingo's Esports masih lagi bernyawa. Ya, dan mereka akan bergaduh mungkin terlebih dahulu. Dan untuk pasukan R2K, kalau mereka nak chicken, mereka kena dapatkan kawasan pasukan EVOS dan mempertahankan kawasan tersebut selepas mereka dapatkan. Tetapi seakan-akan masing-masing dah tak ada kenderaan. Dingo's akan memerhatikan pasukan R2K dalam perjalanan R2K untuk kepung pasukan EVOS. Dan ini akan menyebabkan EVOS menangguk di ayam keruh dan mereka boleh dapatkan chicken dinner. Ya, betul, tepat sekali. Hati akan naik kenderaan. Adakah mereka akan terus maju sekarang ini? Masih lagi menanti waktu yang sesuai. R2K tiada kenderaan, jadi pembukaan smoke jambatan untuk mereka lalu dengan selamat. Bom tangan akan dilemparkan dengan begitu jauh terhadap pasukan EVOS VIP. Belum lagi berlaku apa-apa knockdown. Terlampau jauh untuk dibide, tetapi bukan untuk Samzi dapatkan Ate. Cantik sekali knockdown tersebut. Revival akan terus untuk dijalankan, tapi Insomnus pula akan dapatkan Aizen. Pasukan EVOS multitasking di saat-saat akhir menjaga 2 buah pasukan daripada sudut yang berbeza. Yap, inilah dia EVOS untuk mendapatkan chicken dinner yang pertama untuk mereka. Setelah berkali-kali mereka mencuba dekat tahun ini ataupun season kali ini, season mereka. Bikido dijatuhkan, 10 penyingkiran untuk EVOS. Ate
akan dijatuhkan. Kido terus saja bergerak untuk masuk ke dalam zone yang seterusnya. R2K tinggal 2, Dingos tinggal 1, tapi EVOS kekal dengan 4. Bahaya untuk Eko. Dia terlampau terbuka. Dia menyorok dalam kawasan smoke waktu ini. Perlahan cuba untuk merangkak, menyorokkan diri beliau daripada penglihatan pasukan EVOS VIP yang sedang pun menganas tanpa henti. Insomnus lepas pandang Ham di kawasan tersebut, Ati akan dihabiskan serta-merta. Tembakan spray down through the smoke, gagal. Gagal nampaknya. Eko akan dapatkan Insomnus. Kido akan dapatkan Ham. Banyak trade yang dilakukan tapi malang untuk R2K dikeluarkan dengan lebih awal ke tempat yang ketiga. 4v1 situation. It's Kido. Dia pernah clutch waktu scrim. Adakah dia akan clutch di PMPL menentang dengan pasukan EVOS? Sebab dia ada circle yang seterusnya. Sebenarnya bom yang cantik mungkin kena kepada Samsi. Tidak. Kena sedikit saja kuisan tersebut. Tapi ini adalah 4v1 Kido. Tugasan sukar untuk dia. Tapi dia dah buat yang terbaik. Top 2 untuk Dingos Esports. Tadi nombor 1. Kali ini nombor 2 untuk mereka. Yap, dan winner-winner chicken dinner untuk pasukan EVOS VIP berjaya mengutip ayam mereka.